Kita cenderung memandang negatif dan prejudis terhadap individu yang berdepan masalah kesihatan mental tanpa cuba untuk memahami terlebih dahulu punca mereka mengalami masalah tersebut. Malah mungkin ada juga segelintir daripada kita yang tidak tahu sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang sentiasa bersedia menawarkan bantuan psikologi bagi membantu golongan yang sedang berdepan tekanan ini. Wartawan Hafiz Abdul Hamid mengetengahkan isu kesihatan mental yang merupakan hak asasi bagi kehidupan setiap insan. Ikuti laporannya. Tanpa kita sedari, statistik menunjukkan 2.3% atau hampir setengah juta penduduk merangkumi di negara ini mengalami kemurungan berdasarkan statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS yang dijalankan pada 2019. Menurut Presiden Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental MIASA, Anita Abu Bakar, penyakit mental bukanlah satu emosi biasa kerana penghidapnya terpaksa berdepan banyak stigma dan diskriminasi masyarakat. Perkara ini menyebabkan golongan ini berasa malu untuk meluahkan apa yang dirasai mereka serta sukar mendapatkan bantuan. MIASA ni saya tubuhkan sebenarnya terinspirasi daripada gap, kita panggil gap di Malaysia tentang kesihatan mental, kerana pada waktu saya bertarung dengan penyakit mental pada 7-8 tahun lepas, dan apabila kita malu, apabila kita takut, maka terbentuklah proses penyembuhan itu sendiri. Anita berkata stereotip ataupun stigma ini merupakan satu tanggapan yang tidak benar. Malah, persepsi negatif ini boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan sehingga menjadikan sesuatu isu itu bertambah parah. Pada masa sama, tanggapan ini juga telah menyebabkan hak-hak kemanusiaan seseorang itu diperkecil dan dinafikan. Hak kita sebagai seorang individu itu tidak diberikan. Jadi apa? Hak bekerja, hak untuk mendapat promosi, hak untuk pergi mendapatkan training contohnya kan. Dan kemudian ada juga yang telah kita panggil forced to leave, dipaksa berhenti, dan ada juga yang dibuang kerja. Bagi Muhammad Farouk Hirudin yang mengalami skizofrenia, beliau amat mengharapkan organisasi luar membuka peluang kerjaya kepada mereka yang mengalami masalah ini untuk meneruskan kehidupan. Saya sekarang ni pun juga mengalami kadang-kadang mengalami depression jugalah, sebab kadang-kadang masyarakat tak faham, terutama orang kampung saya lah. Orang kampung saya dia masih menganggap saya tak sihat lah. Walaupun saya sudah bekerja, sudah mempunyai pendapatan sendiri, tak duduk di rumah saja atau atas katil saja. Orang seperti kami ni, macam saya nasihat pada peers-peers, agak kita kena sedar yang kita ada sakit. Selepas kita ada sakit tu, kita akan cuba mendapat rawatan daripada doktor semua. Dan jangan sekali give up untuk hidup lah. Macam perlu ada unsur-unsur agama jugalah, rohani, untuk rohani. Percaya pada Tuhan, itu yang paling penting. Selain itu, stereotip juga berlaku di media sosial hingga mendatangkan kesan negatif. Alia Iman Abdul Manap, bekas pengguna aktif sosial media, mengakui ia sememangnya mendatangkan impak buruk kepada hidupnya. Bila saya pergi ke mana-mana atau pergi ke luar vacation, for example, saya tetap rasa macam saya kena pergi ambil gambar untuk tunjuk, untuk boleh kata untuk show off lah kata orang kan, atau untuk menunjuk-nunjuk dalam Instagram. Bila saya post gambar, dia mengatakan tak cukup kurus lah, nampak gemuk lah angle ni. Ataupun bila post nak tunjuk lah tu, kenapa seksi sangat pakai macam tu, tak malu ke, kata nama Islam. Yang menjadi bahayanya sekarang ni, biasanya yang saya dapat kalau cyberbullying bukannya datang daripada profil-profil yang sebenar, bukan profil, kebanyakannya adalah profil fake yang dibuat memang untuk komen perkara yang tak baik. Kadang-kadang berunsur seksual juga. Menurut Cyber Security Malaysia, setakat Oktober 2020, sebanyak 9,042 insiden keselamatan cyber direkodkan. Malah, tahap buli cyber di Malaysia berada di tahap serius kerana mampu mengganggu kestabilan emosi dan meragut nyawa. Jadi saya rasa untuk saya bangun kembali tu, saya mula mencari peer support. I think peer support is the most important things yang saya rasa penyelamat saya lah. Menurut Pegawai Psikologi Klinikal MIASA,
mereka yang mengalami tekanan tidak perlu teragak-agak untuk mendapatkan bantuan dari Miasa walaupun sekadar bercerita. Jadi bila kita mendengar tu itu satu menyebabkan mereka rasa diri mereka diterima. So that's why salah satu bila benda yang mereka nak cerita tu dah berkeluar, so dia orang akan rasa lega sikit lah. Then after that bila kita continue the next session tu, kita sambung, then everything then progressively dia orang akan nampak dia orang punya perubahan. Sehubungan itu, masyarakat disarankan untuk bersama-sama menimba ilmu, kurang menghukum dan lebih menzahirkan sifat empati serta belas kasihan. Saban tahun, virus pemikiran ataupun stereotip ini merebak tanpa kita sedari. Mereka yang terkesan sudah tentu mengalami tekanan dan hilang keyakinan diri. Sudah tiba masanya untuk kita bantu mereka ini dengan menghargai setiap apa yang dianugerahkan Tuhan tanpa perlu membanding-bandingkan. Sama-sama kita bangun melangkah bebas daripada pemikiran ini dan bawa bersama orang sekeliling untuk berjaya. Selamat Hari Hak Asasi Manusia, Hafiz Abdul Hamid, Bernama TV.